Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama kami di Awani Pagi untuk bincangkan berkenaan berita-berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda supaya kita dapat berbincang bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga keluarga anda untuk sepanjang hari ini. Dan sudah pasti hari ini ada beberapa perkara yang menarik yang akan berlaku. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan perbahasan Belanjawan 2021 peringkat jawatankuasa yang akan melibatkan 3 kementerian lagi apabila semalam dimulakan dengan Kementerian Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Keuangan yang mana kedua-duanya telah pun mendapat kelulusan dan hari ini 3 lagi kementerian akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan itu. Dan dalam masa yang sama juga tidak mahu kita lupakan bahawa hari ini adalah hari AIDS dan juga HIV sedunia, Fizi. Yang disambut pada 1 Disember setiap tahun dan kita akan membawakan diskusi mengenai kesedaran kepada orang ramai mengenai AIDS dan juga HIV ini dalam pukul 8.30 pagi nanti. Tapi kita ingin mulakan dengan perkembangan di Dewan Rakyat. Sebelum kita mulakan, saya nak bagi 2 fakta penting untuk kita ketahui berkaitan dengan hari AIDS dan juga HIV sedunia ini. Yang mana kalau kita lihat statistik di Malaysia, Kementerian Kesihatan pada tahun 2019, jumlah keseluruhan yang dijangkiti penyakit ini adalah sebanyak 87,581 orang yang telah pun dikesan, seramai 77,903 orang dengan kemungkinan lebih 10,000 orang tidak tahu mereka dijangkiti HIV. Dan daripada jumlah itu, 85% adalah lelaki dan 75% berumur antara 20 hingga 39 tahun. Dan kita tahu penyakit HIV ini adalah disebabkan puncanya adalah melakukan hubungan seksual secara bertukar-tukar pasangan dan sebagainya. Dan ini adalah membawa risiko kepada penyakit HIV dan juga AIDS, dan kita harapkan perkara ini dapat sama-sama kita bendung dan juga jaga kesihatan ketika mana kita berdepan dengan perang bersama dengan COVID-19 ini. Okey Fizi, kita mula dengan Parlimen sudah pasti hangat semalam, juga hangat dan hari ini tidak ketinggalan hangatnya. Jadi apa ceritanya, Fizi? Baik, kita ingin melihat kepada muka hadapan akhbar terlebih dahulu, di mana di berita harian anda dapat saksikan pada ketika ini PN menang 2 undian belah bahagian. Dan semalam kita menyaksikan hari pertama bagi perbahasan peringkat jawatankuasa rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 di Dewan Rakyat yang menyaksikan kegagalan Blok Pembangkang apabila kalah dalam undi belah bahagi untuk menolak peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri JPM dan juga Kementerian Keuangan, dan RUU Perbekalan 2021 bagi JPM diluluskan selepas 105 undian yang menyokong, 95 menolak sementara 20 ahli parlimen tidak hadir. Dan undian belah bahagian RUU Perbekalan 2021 bagi Kementerian Keuangan pula menyaksikan 107 menyokong, 95 menolak dengan 18 orang tidak hadir. Itu antara rangkuman pada semalam. Kita melihat kepada peringkat jawatankuasa rang undang-undang RUU Perbekalan 2021. Di mana selepas ini banyak lagi kementerian-kementerian dan saya difahamkan kesemua kementerian akan mengambil tempat, dan di sinilah penentunya sama ada ia diluluskan ataupun tidak. Hari itu pada peringkat dasar, dan kali ini lebih spesifik kepada peringkat jawatankuasa pula, Fizi, di setiap kementerian-kementerian itu bagi peruntukannya. Dan apa yang menarik adalah hari ini ada 3 kementerian dijadualkan untuk berbahas, iaitu Kementerian Luar, Kementerian Perpaduan Negara serta Kementerian Perusahaan, Peladangan dan juga Komoditi. Dan kita tahu hari ini merupakan hari kedua, bermakna ada lebih kurang dalam 9 hari lagi sehingga 15 Disember ini untuk sesi pergulungan ataupun pembahasan ini ditamatkan dan juga proses pengundian itu berlaku. Dan apa yang menariknya semalam adalah kecoh berkaitan dengan pihak kerajaan dikatakan mempunyai angka ataupun nombor 105 hingga 107 tidak mencapai angka majoriti ahli parlimen. Tapi walaupun peringkat jawatankuasa ini bajetnya diluluskan, kita lihat pihak pembangkang juga terdapat sedikit pergolakan yang berlaku. Kerana apa? Kerana difahamkan ahli-ahli parlimen pembangkang semalam hanya mempunyai 95 undi, yang mana merangkumi lebih kurang dalam 20 ahli parlimen tidak hadirkan diri, dan kebanyakan mereka adalah ahli parlimen daripada parti-parti warisan. Dan kita lihat juga semalam perkembangannya, terdapat kenyataan dikeluarkan oleh beberapa pemimpin parti warisan itu menyatakan bahawa ketidakhadiran mereka di proses pengundian peringkat jawatankuasa ini adalah disebabkan untuk menunjukkan orang kata sikap sedikit protes lah kepada tindakan Datuk Seri Ibrahim, iaitu Ketua Pembangkang yang tidak
melakukan undi belah bahagian ketika mana belanjawan peringkat dasar itu proses pengundian berlaku yang menyebabkan ia lulus pada peringkat dasar. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan warisan juga turut menyatakan bahawa mereka letih dan juga tidak mahu terlibat secara langsung dalam pergolakan yang berlaku dalam kem ataupun kepimpinan Pakatan Harapan itu sendiri. Itu antara dua sebab diberikan oleh warisan untuk tidak menyertai belanjawan proses undi belanjawan 2021 peringkat dasar peringkat jawatan kuasa semalam. Dan hari ini sama ada mereka mengekalkan untuk ketidakhadiran dan sebagainya. Masih lagi belum kita ketahui, tapi kita akan sama-sama melihat kepada perkara ini, Fizi. Namun ada juga penganalisis politik yang berpendapat sebenarnya bagi mereka yang tidak hadir ini sebenarnya tiada alasan untuk mereka tidak hadir sebenarnya. Kerana apa yang dinyatakan sendiri oleh pensyarah kanan pengajian politik di Fakulti Razak Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur menyatakan kegagalan ahli parlimen menghadiri persidangan Dewan Rakyat tanpa alasan kukuh bukan sahaja mengganggu perjalanan mesyuarat, malah menjejaskan proses kedaulatan undang-undang itu sendiri, dan ia seharusnya meletakkan kehadiran ke sidang terbabit sebagai keutamaan. Kita duk bercakap ketepikan politik dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka masih lagi mainkan politik, mereka tidak hadir dan sekaligus menunjukkan mereka ini menjejaskan dari segi proses kedaulatan undang-undang yang kita dokong selama ini, Zee. Ya, dan sudah pasti ada juga individu yang terlepas pandang kenapa tindakan Datuk Seri Ibrahim tidak melakukan undian belah bahagian ketika proses pengundian belanjawan 2021 peringkat dasar itu. Dan ini semalam menerusi laporan eksklusif daripada The Vibes yang menyatakan mengapa Datuk Seri Ibrahim tidak melakukan undian belah bahagi dan keputusan itu dibuat last minute. Ini kenyataannya. Kata Datuk Seri Anwar, sekiranya tolak belanjawan, bagaimana nak jelaskan kepada rakyat? Katanya majoriti pembangkang tidak menolak belanjawan 2021 kerana kebanyakan permintaan mereka untuk menambah baik belanjawan itu dipersetujui Menteri Keuangan. Kata Datuk Seri Anwar, sekiranya belanjawan yang dilihat banyak membantu masyarakat itu ditolak, bagaimana mereka mahu menjelaskan situasi itu kepada rakyat? Tegasnya rakyat sudah pasti marah kerana banyak peruntukan untuk mereka tidak diluluskan disebabkan pembangkang memilih untuk menolak belanjawan tersebut. Saya faham Mat Sabu kata mandat kita mesti tolak dan Gua Eng pun kata perkara yang sama, tapi saya kata bagaimana kita hendak terangkan kepada rakyat. Bukan saja kita berdepan dengan masyarakat bandar di kota dan juga di desa luar bandar, juga Sabah, semua dapat peruntukan tambahan dan gaji penjawat awam, allowance subsidi untuk nelayan dan juga pekerja staf kesihatan. Bagaimana kita nak jelaskan sekiranya kita tolak belanjawan tersebut? Dan itulah menjadi perkara pokok ataupun perkara utama mengapa Datuk Seri Ibrahim dikatakan mengambil keputusan saat-saat akhir untuk menolak ataupun untuk tidak bangun menyatakan pendirian undi belah bahagian untuk peringkat dasar pada 26 November yang lepas. Baik, Fizi, itu kita melihat kepada isu di Dewan Rakyat masih lagi kita memperbahaskan mengenai rang undang-undang pembekalan ataupun belanjawan 2021 ini juga, dan banyak juga setelah tindakan mungkin ada arahan last minute pada hari Khamis yang lalu bagi pengundian belanjawan 2021 itu, banyak juga suara-suara daripada pihak bangkang sebenarnya dari segi akar umbi banyak yang menyuarakan ketidakpuasan hati mengapa disuruh begini, mengapa disuruh tidak bangun dan sebagainya. Dan apa yang dijelaskan ataupun kita melihat kepada situasinya, sekiranya belanjawan itu atau peruntukan itu sesuai ataupun munasabah untuk dipertimbangkan, maka tidak perlulah mereka membuat undian belah bagi dan sebagainya, dan mereka harus menyokong kerana kita melihat kepada kepentingan rakyat Malaysia dalam berdepan dengan krisis ekonomi pada ketika ini. Begitu juga dengan kita ingin membendung penularan COVID-19 itu, Fizi. Ya, dan itulah yang dinamakan sebagai pembangkang yang cerdik. Betul. Kerana tidak hanya menolak secara membabi buta, orang kata menilai dahulu perkara-perkara yang dibentangkan. Sekiranya terdapat penambahbaikan yang lebih baik dan sebagainya, sama-samalah menyokong dan sekaligus menyahut kepada titah Yang di-Pertuan Agong untuk tidak politiking dan fokus kepada rakyat terlebih dahulu. Yang penting hadir di sidang Dewan. Ya, betul. Okey, apapun hari ini kami di Astro Awal ni akan bawakan perkembangan terkini di Parlimen. Sudah pasti masih lagi hangat untuk kita bincangkan bersama-sama, dan dalam masa yang sama juga kita tidak boleh lari daripada tumpuan kita kepada COVID-19 yang mana semalam terdapat banyak sekali perkembangan mengenai vaksin COVID-19 sejak daripada akhir-akhir ini dengan keputusan ujian fasa terakhir, itu fasa ketiga. Kebanyakan syarikat-syarikat farmaceutical telah pun mencatatkan
lebih daripada 90%. Dan semalam juga syarikat daripada Moderna difahamkan telah pun mengemukakan kelulusan untuk mendapatkan kelulusan penggunaan vaksin COVID-19 ini daripada FDA, iaitu Pentadbiran Makanan dan juga Ubat-ubatan Amerika Syarikat. Dan Moderna difahamkan akan mengemukakan permohonan kebenaran kecemasan daripada FDA untuk gunakan penghasilan vaksinnya selepas hasil kajian baharu mRNA 1273 itu mendapati keberkesanan analisis premier pada fasa ketiga dengan 94.1%, membuktikan keberkesanan lebih kukuh seterusnya dapat mengelak penularan COVID-19 yang semakin meluas. Ketua Pegawai Eksekutif Moderna, Stephen Bancel, memberi jaminan vaksin itu mampu jadi salah satu alat yang berkesan untuk bendung COVID-19 dengan lebih efektif. Jadi kita nak dengarkan sedikit secara terperinci apa kata Stephen Bancel. The vaccine is expected to be highly effective at preventing symptomatic disease and very effective at preventing severe outcomes from the disease. We anticipate that the benefit of this vaccine is going to be quite significant, and we really look to the ability to deploy this initially under emergency use authorization, which I hope FDA will grant us, so that we can start to change the shape of this pandemic and turn it around. We believe these data are robust and should be clearly sufficient to enable the emergency use authorization in the US, and we hope global marketing authorizations as well in other jurisdictions. Baik, itu melihat kepada perkembangan pembangunan vaksin di luar negara, dan tadi juga saya ada baca satu artikel yang mengatakan di Rusia ataupun sebuah hospital di Rusia telah pun memberikan vaksinasi kepada rakyatnya bermula daripada minggu lepas lagi. Kita tahu Rusia mempunyai vaksinnya sendiri ataupun membangunkan vaksinnya, iaitu Sputnik V. Katanya kekebalan ataupun keberkesanan vaksin itu sebanyak 92% ya. Dan itu kita melihat kepada isu vaksin di luar negara, pembangunan vaksin di luar negara. Dalam masa sama kita melihat kepada pembangunan vaksin dalam negara, bukan pembangunan vaksin dalam negara, tetapi bagaimana sebenarnya negara ingin mengendalikan ataupun mendapat akses kepada vaksin ini. Dan mana ini penjelasan daripada Ketua Pengarah sendiri, iaitu mengatakan Malaysia dijangka menerima laporan ujian klinikal fasa ketiga vaksin COVID-19 minggu depan, dan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya juga sedang dalam rundingan dengan 10 syarikat pengeluar bagi mendapatkan vaksin berkenaan sekiranya ia diluluskan. Dan kata beliau, selepas menerima laporan, KKM akan meneliti laporan berkenaan, dan selepas itu vaksin terbabit akan dibawa ke bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat untuk kelulusan. Dan sekiranya tiada kelulusan dan tiada lesen diberikan kepada vaksin itu, ia tidak boleh dijual sama seperti ubat lain. Malah perjanjian kita ataupun perjanjian KKM sendiri dengan syarikat terbabit juga akan terbatal. Itu penjelasan daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham. Mengapa 10 pengeluar yang kita deal ataupun kita berurusan? Kerana kita ingin mendapatkan stok. Sebelum ini juga Tan Sri Dr. Nur Hisham ada mengatakan kita tidak mahu ataupun kita mempelajari daripada sejarah-sejarah ataupun daripada sebelum ini. Sebagai contohnya untuk mendapatkan PPE dan juga untuk mendapatkan ventilator. Apabila ramai orang minta ataupun permintaan yang tinggi, sukar untuk kita mendapatkan bekalan itu. Jadi Malaysia mengambil inisiatif untuk menjalankan kerjasama dengan 10 buah syarikat pengeluar, dan setiap syarikat ni ada persentage-persentage sendiri, berapa juta dos yang akan dapat dan sebagainya, dan ia sebagai persiapan untuk kita memvaksinasikan lebih daripada 70% daripada rakyat Malaysia itu sendiri, Fizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga semalam Farman Niaga Berhad telah pun menyatakan bahawa mereka menubuhkan pasukan petugas dan bersedia mengedarkan vaksin COVID-19 ke seluruh negara yang dijangka boleh didapati pada suku pertama tahun depan. Pengarah urusan kumpulan Farman Niaga Datuk Zulkarnain Mat Yusof telah pun menyatakan bahawa ini selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun menyatakan perjanjian ataupun kerajaan telah materai perjanjian untuk membeli vaksin COVID-19 Pfizer bagi meliputi sejumlah 6.4 juta penduduk Malaysia. Katanya dari segi
Pengedaran logistik dan juga pengedaran vaksin meliputi syarat suhu di bawah 20 darjah Celsius dan 2 hingga 8 darjah Celsius selain memberi keutamaan kepada pemetuhan syarat suhu bagi vaksin COVID-19 yang akan tiba dalam usaha pastikan kualiti, keselamatan, keberkesanan dapat dikekalkan. Itu adalah antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Forman Niaga yang siap sedia untuk mengedarkan vaksin COVID-19. Tapi apa yang mencuri tumpuan saya adalah apabila satu laporan yang dikeluarkan daripada Amerika Syarikat pada pagi ini yang menyatakan bahawa walaupun vaksin COVID-19 ini memberi satu kesan positif kepada masyarakat semua, tetapi sebenarnya penjenayah penipuan cyber dan sebagainya juga telah pun bersedia untuk melakukan penipuan. Kalau kita imbas sedikit ketika mana pandemik COVID-19 memuncak pada bulan Februari, bulan Mac, April yang lalu, kita lihat kebanyakan negara mengalami kekurangan bekalan PPE, pelitup muka dan sebagainya, dan terdapat banyak sekali penipuan dalam talian berkaitan dengan penjualan PPE, pelitup muka sehingga mengakibatkan orang ramai ataupun malah ada juga agensi-agensi yang kerugian berjuta ringgit untuk apabila ditipu, orang kata scammer untuk membeli barangan ini. Dan sudah pasti apabila vaksin tersedia, sudah pasti lambakan penipuan-penipuan ini akan berlaku dan juga akan meningkat tidak lama lagi, dan kita harapkan langkah gerak kerja pengedaran vaksin COVID-19 ini dan juga sebarang berita-berita palsu yang tular di laman media sosial, laman-laman web palsu berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini dapat kita tangani dalam masa kita usaha untuk dapatkan vaksin bagi memastikan bahawa kehidupan kita kembali normal. Dan Fizi, ini satu kes yang menjadi tumpuan juga, kes jenayah. Dan di mana sebelum ini kita dapat saksikan seorang penceramah ataupun seorang pendakwah selebriti telah pun ditahan atas pertuduhan mencabul seorang wanita pada tahun lalu dan pada tahun ini baru dilaporkan kepada polis, dan beliau juga telah pun ditahan reman beberapa hari, dan sewaktu masih lagi dalam tahanan reman, ini satu perkara yang mengejutkan apabila beberapa lagi laporan tampil semalam, iaitu kita dapat saksikan polis telah pun menerima 6 laporan kes kesalahan seksual berkaitan seorang bekas peserta rancangan reality televisyen berbentuk keagamaan. Dan ini kata daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Datuk Fazil Ahmad, setakat ini 5 laporan diterima di Shah Alam dan 1 di Petaling Jaya. Yang menariknya, Fizi, siasatan dijalankan di bawah kesalahan seksual 376 Kanun Kesesaan, iaitu 376 Kanun Kesesaan ini adalah rogol, 354 Kanun Kesesaan adalah cabul, 377-C adalah seks luar tabi'i, dan 323 Kanun Kesesaan adalah mencederakan. Banyak session yang dikenakan ataupun disiasat ke atas individu ini, Fizi. Ya, dan justru itu kepada mereka yang ataupun menjadi mangsa ataupun terlibat dalam kes ini, diharapkan dapat tampil untuk memberikan laporan kerana modus operandinya adalah kononnya nak merawat kemurungan dan sebagainya menggunakan orang kata menggunakan agama lah kan, pakai apa ayat-ayat Quran ke dan sebagainya untuk mengubati masalah kemurungan, tetapi diajaknya ke rumah dan dilakukan jenayah tersebut. Jadi kita harapkan lebih ramai individu tampil dan juga kepada mereka di luar sana itu berhati-hatilah kerana sekarang ini ramai penunggang-penunggang agama di luar sana yang sanggup menggunakan agama sendiri untuk membuat jenayah demi kepuasan sendiri ataupun nafsu binatang lah orang kata kan. Yang pasti siasatan masih lagi dijalankan dan tahanan reman juga masih lagi beliau sedang jalani tahanan reman itu dan sebagainya. Kita tidak dapat ketahui sama ada benar ataupun tidak dakwaan-dakwaan ini. Kita mengharapkan kepada pihak polis untuk siasat secara menyeluruh, dan kepada wanita-wanita di luar sana, janganlah mudah percaya untuk datang balik ke rumah dan sebagainya, Fizi, ya, untuk bermain PS5 ke apa ke kan. Okey, betul. Okey, kita akan berehat dulu seketika, Fizi. Kita akan jumpa selepas ini.
Terima kasih kerana sudi bersama kami di Awal Ini Pagi bincangkan mengenai berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu untuk hari ini, dan kami nak teruskan dengan perbincangan kita. Kalau tadi kita cerita berkaitan dengan seorang pendakwah didakwa rogol dan juga cabul, 6 laporan telah pun dibuat daripada 6 individu berbeza di sekitar Selangor, dan kali ini kita nak beralih juga apa yang berlaku di Selangor kerana satu sindiket penipuan dalam talian yang menggunakan tipu helah ataupun tipu daya memperdayakan mangsa dan mangsa sehingga sanggup menyerahkan gambar-gambar bogel, aksi-aksi lucah yang dirakam dalam video, dan kemudian apabila menyerahkan gambar dan juga video itu kepada sindiket ini, mereka kemudian menggunakan gambar itu sebagai ugutan untuk meminta wang bermula daripada RM10,000 hinggalah RM20,000. Kata polis melalui Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Datuk Fazil Ahmad, setakat ini terdapat 180 laporan polis dibuat bermula pada Januari sehinggalah November tahun ini, yang mana sindiket-sindiket ini menggunakan tipu helah berkenaan, memperdaya kononnya nak bercinta dan sebagainya, dan kata polis juga warga emas juga tidak terkecuali daripada sindiket penipuan ini, dan angka RM10,000 hingga RM20,000 itu adalah ugutan. Kalau tak bagi dekat mereka duit yang diminta itu, mereka akan sebarkan kepada di laman media sosial, diberikan kepada keluarga mangsa, diberikan kepada rakan-rakan mangsa, dan ini sudah pasti akan membuatkan mangsa berasa malu dan membuatkan mangsa terpaksa menyerahkan wang tersebut kepada sindiket berkenaan, dan difahamkan sindiket ini aktif sejak daripada kebelakangan ini, dan kita lihat banyak sekali laporannya. Dan antara aplikasi-aplikasi yang digunakan adalah seperti WeChat, Facebook, MiChat, WhatsApp, laman web pula seperti Godek Tunai, Lokanto.asia, platform-platform sebeginilah yang digunakan oleh sindiket berkenaan, dan itu adalah taktik yang digunakan oleh sindiket berkenaan. Dan kalau kita lihat Macau scam dan sebagainya banyak sekali berlaku ketika pertengahan tahun ini, dan ini adalah kesan daripada perkara-perkara tersebut juga, dan polis juga fahamkan kemungkinan besar ini adalah dianggap oleh beberapa sindiket, dan ini sudah pasti memberi orang kata indikator kepada masyarakat di luar sana jangan mudah terpedaya. Sekiranya anda mengenali individu di media sosial, baru saja kenal, tiba-tiba minta gambar yang bukan-bukan, itu maknanya bukan cinta sejati. Fizi. Kalau dah minta gambar bukan tu memang bukan cinta sejati langsung lah. Kalau nak masuk nikah. Itu. Dan kita juga harus ingat, kita perlu memahami dan juga kita perlu saling mengingati untuk kita menggunakan media sosial ini dengan bijak. Kerana kalau kita tak cerdik, tak bijak, maknanya kita memberikan apa saja kepada mereka, lalas mereka ugut kita kena bayar mereka. Itu adalah kesan-kesannya. Maruah tergadai, duit pun tergadai. Tak orang kata tak berbaloi dengan cinta yang diberikan secara media sosial itu. Tak rasa pun kesan dia. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak kembali kepada cerita mengenai COVID-19. Kita nak lihat juga kepada angka-angka baru COVID-19 semalam. Sebenarnya satu rekod yang baik dicatatkan oleh petugas-petugas barisan hadapan, doktor dan juga jururawat yang merawat pesakit COVID-19. Kita lihat angka kes sembuh sebenarnya berada pada paras 2,112, angka yang begitu tinggi sekali. Manakala kes baharu pula mencatatkan 1,212, dan ini menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 10,578 kes. 3 kematian baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan yang maut akibat COVID-19 ini di Malaysia berjumlah 360 orang. Hafizi. Dan semalam juga kita dapat saksikan terdapatnya 3 kluster baru, ataupun KKM telah pun mengenal pasti 3 kluster baru, dan 5 telah pun diisytihar tamat, dan menjadikan jumlah keseluruhan kluster adalah sebanyak 362, kata Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. 3 kluster yang dikenal pasti itu adalah kluster Jalan 8, kluster Batu 9 dan juga kluster Nibong. Kluster Jalan 8 ni di daerah Hulu Langat, Selangor, dan daerah Ceras, Kepong, Titiwangsa, Lebang Pantai di sekitar Kuala Lumpur lah. Dan kluster Batu 9 pula di Kuala Langat, Kelang, Petalin, Kuala Selangor di Selangor, manakala kluster Nibong pula di daerah Johor Bahru di Johor. Dan ada juga kawasan yang telah pun dikenakan PKPD, terutama 2 kawasan di Ipoh. Difahamkan 2 kawasan di Ipoh, kawasan di Keledang dan juga di Taman Penjewah di sebelah rumah saya sebenarnya tu. Sebaik tak kena dalam PKPD.
Sebaik dalam awak PKP dekat itu sini memang lah. untuk kita mengawal lah. Tapi berhati-hatilah kepada keluarga Ya, Fizi betul. dekat Ipoh itu. Begitulah dan, hendaknya. Betul. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada sedikit perkembangan politik tanah air negara yang mana semalam kita lihat perkembangan hari-hari sebelum itu bekas naib Presiden PKR atau timbalan bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Azmin Ali dan sekarang ini yang telah pun menganggotai Bersatu, Parti Bersatu telah pun mengeluarkan kenyataan yang katanya Perikatan Nasional itu tertubuh adalah disebabkan oleh idea Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Dan semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun mengeluarkan kenyataan balas. Kata Tun, beliau menyangkal dakwaan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang mendakwa idea PN itu sebenarnya daripada beliau. Katanya ia adalah rancangan beliau Azmin sendiri. Mengapa perlu Dr. Mahathir menolak idea itu yang akan terus memastikan beliau kekal sebagai Perdana Menteri. Katanya, saya telah diberitahu mengenai tuduhan Azmin bahawa saya merancang tubuhkan PN. Saya telah berkali-kali terangkan ini tidak benar kerana PN itu dianggotai oleh kleptokrat dan ditunjangi oleh UMNO secara en blok. Jika saya merancang, mengapa saya perlu tolak apabila ia menjadi kenyataan dan saya terima, sudah pasti saya akan kekal sebagai Perdana Menteri seperti yang diakui oleh Azmin sendiri. Dr. Mahathir dalam masa yang sama mendakwa rancangan penubuhan PN keluar daripada PH adalah daripada Azmin sendiri dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri. Dan keduanya, jika ada sesiapa yang beraya merancang menubuhkan kerajaan PN yang keluar PH, sudah pasti Azmin dan juga Muhyiddin yang akan mendapat hasil paling lumayan. Jangan lupa ketika semua berlaku, kedudukan Azmin di dalam keadilan dan juga PH amat terancam. Datuk Seri Anwar dan juga penyokongnya rancang untuk berusaha jatuhkan Azmin dan ini bermula sejak pemilihan di dalam keadilan itu sendiri. Itu adalah kenyataan balas daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anda boleh saksikan sendiri dan juga baca lebih lanjut dengan lebih mendalam di laman web astrology.com. Hafizi. Dan sedikit juga isu jenayah semalam kita dapat update ya mengenai lelaki Nigeria yang disyaki mencampak cucu tirinya berusia 4 tahun sehingga maut dari tingkat 3 sebuah pansapuri di Danau Kota Setapak pada Ahad dipercayai sebenarnya mempunyai masalah mental. Dan itu penjelasan daripada Ketua Polis KL, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, maklumat itu diperoleh hasil keterangan keluarga dan juga rakan suspek berusia 42 tahun dan Saiful juga berkata 3 orang iaitu isteri suspek, anak kandung mereka dan anak tirinya yang hampir dicabul dalam kejadian itu kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur dan polis masih lagi menyiasat kesahihan dakwaan suspek terbabit dengan ajaran sesat. Sedikit perkembangan mengenai Gardenia, Fizi. Ya, roti Gardenia naik 2 kupang ataupun 20 sen. 2 kupang bahasa utara lah. Okay. Saya pun sebut orang Perak pun 2 kupang. 2 kupang juga, janganlah 2 tiru. kupang 5 duit. Beberapa produk keluaran Gardenia Bakery Senia Berhad bakal menyaksikan peningkatan 20 sen bermula 1 Disember. Kata syarikat itu hari inilah mula ada peningkatan harga, tetapi peningkatan harga itu terpilih kepada beberapa jenis roti. Kita tahu Gardenia ada banyak roti kan. Jadi lepas ni kalau ada peningkatan harga roti Gardenia, janganlah kita menungut sebab banyak lagi makanan-makanan lain sebenarnya dah pun mahal-mahal. Okey, setakat itu saja yang kita dapat bawakan kepada anda untuk Omni Pagi hari ini. Saya Hafizal Zaman. Saya Hafizul Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.